إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi Masjid, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid dan seluruh hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. InsyaAllah pada malam yang mulia ini kita membicarakan salah satu tajuk di dalam bab perubatan Islam, yakni sebab-sebab gangguan syaitan. InsyaAllah kita akan bahaskan beberapa sebab-sebab gangguan itu dan juga cara hendak menanganinya. Tuan-tuan, di antara sebab-sebab gangguan syaitan ini, yang pertamanya adalah kerana tugas syaitan itu sendiri. Bila mana si iblis laknatullah ini telah dilaknat oleh Allah kerana dia ingkar untuk mengikuti perintah Allah SWT, maka Allah telah laknat dia. Dan tergolonglah si iblis ni menjadi golongan yang kufur. Maka si iblis pun berkata, wahai Tuhanku, kamu telah melaknat aku dan telah menyebabkan aku kufur, maka izinkanlah aku memesongkan akidah anak-anak Adam dan menyesatkan mereka ni. Maka iblis ni akan menyesatkan anak Adam ini daripada hadapan, belakang, kanan dan kiri. Bagaimanapun situasinya, dia akan tetap untuk mengganggu, menyesatkan akidah kita ni. Sehinggakan anak Adam yang beriman ini mengikuti jejaknya masuk ke dalam neraka, na'uzubillah min zalik. Disebut lagi melainkan mereka-mereka yang mukhlasin, yang ikhlas dengan ibadatnya. Maka jenis-jenis begitu dia tidaklah dapat untuk menyesatkan. Illa ibadikal mukhlasin, melainkan hamba-hambamu yang ikhlas. Oleh itu terjadinya sebab-sebab gangguan tadi. Terjadinya gangguan-gangguan yang banyak berlaku pada masyarakat kita ini. Contohnya gangguan-gangguan was-was. Banyak di dalam siri ceramah kita, bukan sahaja di tempat kita, malah semua tempat, semua surau dan masjid, ada ahli karyah kita yang terkena gangguan ini, was-was ni. Was-was ini adalah gangguan syaitan. Al-waswasu minasyaitan. Was-was itu adalah gangguan syaitan. Kita lihat orang yang kena was-was ini, tuan-tuan, kesian dia. Kesian. Pernah saya tengok dekat Selangor, sebuah masjid dekat Selangor. Kebetulan saya musafir. Saya nak semayang asar. Saya nampak dia dah semayang dah. Saya datang lewat, orang dah habis semayang, dia ada semayang asar, dia seorang-seorang. Saya ambil semayang, sebenarnya saya semayang. Saya nampak dia dah takbir dah sebelum tu. Habis saya ambil semayang, saya pun solatlah, solat asar. Tengok-tengok paling pada orang tadi, pakcik tadi, dia masih lagi ambil, masih lagi angkat takbir. Allahu Akbar. Batal. Allahu Akbar. Masih lagi bertakbir. Kesian kita tengok. Itu semua gangguan syaitan teruk, tuan-tuan. Itu dinamakan penyakit. Penyakit. Sampaikan saya kata, kenapa pakcik? Itulah saya semayang tadi tapi macam tak masuk. Tak masuk kita punya takbir tadi tu.
Jadi kita syarahkan sikit banyak dia. Ya. Bila mana takbir masuk ketiga je, qasad, ta'rad, ta'yin. Ya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i kita. Sahaja aku solat apa? Fardu maghrib 3 rakaat. Cukuplah. Lain pun mengikut imam kerana ta'ala itu lepas tu. Lepas tu, tak ada masalah. Sahaja aku semayang apa? Aku solat fardu maghrib. Okey. Yang kedua, ta'rad berapa rakaat? 3 rakaat. Ta'yin. Ya. Makmum kerana ta'ala macam tu. Sahaja aku solat fardu apa? Macam tu. Lintaskan sahaja. Maka waktu lintasan itulah dia diganggu syaitan. Malah ada lagi daripada awal lagi. Ambil semayang sampai dah di dewan solat, maka syaitan membisikkan, tengok dekat siku kamu. Dia pun senting lengan. Allah, memang betul. Ya, bawah siku ni kering. Aduh, tak sah ni. Dia pun ambil balik. Bila mana dia kembali mengambil balik itu, syaitan sedang ketawakan dia. Itu was-was tadi. Bila mana dia terdengar dengan bisikan dan mengalah dengan bisikan itu, tengok. Kali kedua, ketiga, keempat, pasti terjadi macam tu juga. Na'uzubillah min zalik. Oleh kerana itu, was-was itu amatlah dahsyat. Ulama mengajar kita, sunatkan kita sering membaca surah An-Nas di dalam apa jua amalan kita. Nak ambil semayang, baca surah An-Nas dulu. Nak semayang, baca surah An-Nas dulu. Begitu. Kerana bila mana syaitan khannas ini diceritakan dalam surah An-Nas, ada namanya syaitan jenis khannas. Syaitan yang bersembunyi. Ya, bersembunyi dia. Bila mana seorang itu berzikrullah, zikir dengan nama Allah, dia semakin mengecil, ya. Dan dia bersembunyi di belakang hati. Kalau kita tak mengingati Allah dan berzikir nama Allah, maka dia akan keluar. Itu khannas tadi, syaitan yang bersembunyi. Oleh kerana itu banyak mereka-mereka yang was-was tadi. Ambil semayang, dah basah dah jubah dia. Kadang-kadang kita tengok, ya, kalaulah kita tengok, kita pun nak gelak, tak boleh macam tu. Kita kena datang tolong dia. Ya, tuan, kenapa tuan? Itulah saya tadi dah sampai siku, rambut macam kering lagi rambut ni. Kita ingatkan dia, baca surah An-Nas. Ya, bantu dia. Kita tengok dia macam mana. Ambil semayang tu, kita tengok. Cukup syarat rukunnya, cukuplah. Maka terus suruh dia yakin je. Kalau kata, batal tak? Tak, yakin. Yakin terus. Begitu cara dia. Bila mana permulaannya, dia dah ambil wuduk tadi, dah masuk ke dewan solat, maka keadaan dia tadi sudah benar-benar yakin 100% tadi. Mana mungkin dengan keyakinan tadi, yakin tadi diturunkan darjat kepada was-was. Tidak boleh. Hukumnya berdosa. Begitu juga dengan solat. Bila mana seseorang itu dah solat, Allahu Akbar, dah masuk dah, maka dia teringat, air wuduk aku tadi macam rambut ni tak kena je. Tidak boleh pakai dah was-was tadi. Kerana bila mana dah mencapai tahap yakin, maka hukumnya berdosa kalau diturunkan keyakinan tadi menjadi was-was. Di dalam bab fiqh kita belajar, ada bab syak, zon, waham. Ya? Yang atas sekali adalah yakin. 100% yakin tu. Maka kaedahnya bila mana sudah yakin, teruskan. Melainkan di dalam solat itu, kita berprasangka adakah kita dah solat tadi cukup rakaat atau tidak. Maka berlaku begitu, kita tambah 1 rakaat lagi. Ya, tambah 1 lagi rakaat. Kalau berlaku begitu. Begitu jugalah hal-halnya apabila kita nak solat, disunatkan kita untuk membaca surah An-Nas. Kerana gangguan itulah berpunca daripada bisikan-bisikan syaitan.
Itu tuan-tuan yang paling teruk dialami oleh ahli karya kita lah, masyarakat kita ni. Itu yang pertama, was-was tadi banyak berlaku. Kemudian syaitan ini dia masuk duduk di dalam dada hati seseorang dan menyebabkan seseorang itu terkena bisikan-bisikan. Ya. Ada anak dara kita sebelum ni berlaku kes di tak silap saya di Johor. Dia clash dengan pakwa dia. Budak sekolah lagi, sekolah menengah lagi. Oleh kerana dia kemurungan berlaku begitu, resah gelisah memikirkan pakwa dia clash dengan dia, ya, maka terbisiklah gangguan syaitan itu. Ya. Syaitan itu membisikkan tak guna lagi hidup. Mak ayah tak ambil berat tentang kamu. Pakwa kamu yang kamu bagi gift dan sebagainya tak hiraukan kamu lagi. Baik ni atas bangunan terjun. Ya, menguatkan lagi. Bisikan itu suruh naik tingkat 3 terjun ke bangunan, terjun dari bangunan. Bisikan syaitan itu. Ya. Hingga kan dia naik tingkat 3 tu. Dia nak terjun bangunan. Alhamdulillah diselamatkan oleh salah seorang guru yang masih ada lagi tu. Guru tu lewat sikit, ya, dia nak semak kerja sekolah pelajar ni, dia keluar nampak seorang perempuan ni, budak pelajar ni nak terjun bangunan. Sempat dia tarik budak perempuan ni. Dimarahinya, kemudian dia kata, kenapa kamu ni nak buat benda-benda macam ni? Maka dia kata kuat bisikan menyuruh dia panjat bangunan dan juga terjun daripada tempat tu. Itulah namakan bisikan-bisikan syaitan tu. Bisikan yang terdengar. Bisikan tapi. Ya. Bisikannya ada. Tetapi suaranya tak dengar. Itulah syaitan tadi. Ya. Bisikan tu ada. Suara tu tak dengar. Tu macam tu. Syaitan. Na'udzubillah min zalik. Dan juga terjadi juga tugas-tugas syaitan ini mengganggu anak-anak atau mengganggu seseorang muslim ini, mukmin ini membuat amal ibadat. Dia ganggu. Anak-anak kita di sekolah-sekolah agama, di tahfiz dan sebagainya sering diganggu. Malah yang sering diganggunya kaum hawa lah. Ya. Anak-anak pelajar perempuan. Sebab apa diganggu? Yang pertamanya dalam 2 keadaan. Pertamanya, perempuan ini, yang hawa ini, semangatnya rendah. Tak kuat semangatnya. Dan yang keduanya mudah untuk dia ganggu histeria tadi itu. Oleh kerana musim atau waktunya dia uzur. Waktu itulah ya, banyak peluang-peluang ataupun rongga-rongga yang terbuka untuk syaitan memasuki tubuh wanita itu. Dek kerana mungkin tidak banyaknya zikir pada Allah, amal ibadat dan sebagainya, maka terjadilah histeria. Itu banyak terjadi. Kita lihat kenapa sekolah-sekolah lain tidak terkena gangguan. Sekolah jenis kebangsaan India, sekolah jenis kebangsaan Cina, banyak kita dengar tak ada apa gangguan. Tetapi asrama penuh yang mengaji agama. Anak-anak yang mengaji Al-Quran, tafsir, usuluddin, fiqah, nahu, sorof, balaghah, arud, kofiah, semua diganggunya. Kerana apa? Jawapannya itulah musuh yang nyata mereka. Musuh mereka. Maka diganggunya lah. Ya, sebab-sebab tadi yang kita sebutkan tadi. Yang pertamanya adalah tugas-tugas syaitan itu sendiri. Yang kedua, kerana kesalahan-kesalahan manusia itu sendiri. Kadang-kadang kita tak tahu kerana kesalahan kita menyebabkan kita diganggu. Contohnya, ada beberapa kes ahli perniagaan bagi dia tangkal azimat dan sebagainya untuk pembuka rezeki katanya.
Subhanallah. Ya. Maka dia telah mencari dan mendapat jalan yang salah dan jalan-jalan yang tidak patuh syarak. Ya, jalan-jalan ini yang menghancurkan hidup dia. Dia mengambil barang-barang yang syirik, maka kehidupan dia semakin hari semakin buruk. Ya. Pada awalnya, bila mana dia minta Tok Cha tu untuk ambil ayat-ayat agamanya, mereka yang mengambil perdukunan atau pukau lah, kita panggil pukau ke sihir dan sebagainya, itu semua ada tempohnya. Tak selama-lamanya, tidak. Tidak selama-lamanya. Mengikut perjanjian si bomoh tu dengan syaitan tu. Dia ambil pelaris azimat tu tuan-tuan, 2 minggu je. Hari pertama dia kata, dia letak benda tu, azimat tu dekat atas kaunter. Hari pertama sale dia naik 800. Hari kedua 1000 lebih. Hari ketiga kat 2000 lebih. Wah, dia kata benar-benar ni tangkal azimat ni memang menjadilah tu. Ya, menjadi ni Tok Cha ni bagi ni, azimat ni. Maka tuan-tuan, selepas 2 minggu dia merasakan nikmat yang sementara itu. Selepas daripada itu, berlakulah gangguan-gangguan terhadap diri dia dan juga pekerja-pekerja dia. Selepas 2 minggu tempohnya, pekerja-pekerja dia mula sakit. Ya. Ada pekerja dia seorang tu tukang masak perempuan, sambil masak sambil menggaru macam ni. Menggaru. Macam monyet kepanasan. Ya. Kemudian seorang lagi tengah masak, yang masak tu juga tukang masak, kaki dia bengkak. Nak kata gaut pun bukan, saya tengok bengkak ni lain macam ni. Membesar kaki dia. Macam mana dia nak bekerja? Tak bekerja lah. Isteri dia bawa kereta Hilux, tengah-tengah jalan entah macam mana pun bertempur dengan lori. Patah kaki. Anak dia pergi masuk universiti naik motor, ya, kemalangan di jalan raya. Dengan waktu yang singkat tu. Banyak berlaku tu. Banyak berlaku. Jadi kita seorang Islam yang mukmin, kita fikirkan. Memanglah berlaku kemalangan dan sebagainya, itu takdir Allah. Tetapi kita fikirkan kenapa ianya terjadi. Salah satu sebabnya itu adalah kifarah Allah kepada mereka yang pendosa. Kifarah Allah. Maka perlu kita ingat, setiap kita seorang Islam mukmin dan mukminat ini, kalaulah kita membuat maksiat, jika Allah sayang kepada kita, dia berikan kifarah tu cepat. Kifarah tu datang cepat. Kalau tak percaya, buat maksiat. Na'udzubillah, tengok kifarah tu cepat datang. Tu. Yang keduanya, kalaulah Allah tak sayang dia, maka dia berterusan lara dia. Ada juga berlaku gitu. Ya. Kalau yang pertama, kalau benar Allah sayang dia, dia buat maksiat, tapi Allah percepatkan kifarah dia di dunia. Cepat dapat kifarah. Yang kedua, kalaulah dia pun buat maksiat, ya, hari-hari buat video TikTok, menari dan sebagainya, maksiat, hari-hari buat maksiat, tapi tak ada kifarah, makin kaya raya dia, maka itu, ya, Allah tak sayang dia, tak bagi kifarah dan sebagainya, ya, dia berterusan dengan dosa-dosa, maka itu lagi berat, siksanya di kubur lagi berat, ya, na'udzubillah min zalik. Moga kita jauhkan yang keduanya. Maka oleh itu haruslah kita ketahui, setiap yang mereka membuat perkara-perkara yang mengambil dengan jalan-jalan yang tak patuh syariah ini, setiap itu ada kifarah dia. Berlaku gangguan-gangguan begitu, ya, syaitan itu mengganggu. Itu sebab kerana salah dia sendiri. Oleh kerana salah dia sendiri, maka cara rawatan yang paling mudah adalah suruh dia balik, perbanyakkan taubat pada Allah SWT. Hari-hari dia beristighfar, hari-harilah dia membuat solat sunat taubat pada Allah, agar dosanya diampunkan, dan secara automatik dia akan sihat seperti biasa. Itu dia.
Ada kalanya rawatan-rawatan ini kita tak perlu ruqyah ada. Ada beberapa kes sebenarnya kita tak perlu ruqyah. Kita perlu tahu apa dia kronologi dia. Kemudian mudah untuk kita membuat rawatan. Macam kes-kes tadi, kerana dia yang mengambil barang tu, dia sendiri kena hapuskan barang tu, ya, buang kat sungai dan sebagainya. Kalau kita nak hapuskan, kita boleh hapuskan atau tawarkan ilmu benda tu, ya. Sama ada kita buang kat sungai atau kita rendamkan dengan cuka atau kita rendamkan dengan air yang telah membaca surah Al-Baqarah padanya. Rendam pada tu, matikan ilmu dia. Benda azimat tadilah, azimat tadi. Kemudian orang tadi perlulah dia bertaubat hari-hari pada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan Allah menerima taubatnya, dia akan beransur pulih. Begitu, ya. Dan juga kerana kesalahan-kesalahan manusia ini juga ada beberapa kes mereka ni membuat satu perkara yang mengganggu, bagi salam. Kemudian yang kedua, kita hadiahkan, ya, Al-Fatihah untuk Nabi Khidir alaihi salam. Tu. Kalau sahabat-sahabat yang lelaki ni ingat petua-petua ni, boleh buat nanti nak pergi mancing, jangan pergi macam tu je. Pergi mancing, syok, isap ukur, pasang batu, pasang mata kail, jangan. Baca dulu. Bagi salam yang pertama. Yang kedua, hadiah Al-Fatihah untuk Nabi Khidir alaihi salam. Yang ketiga, membaca Ayatul Kursi sebanyak 3 kali. Yang keempat, membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 7 kali kita baca. Jadi 4 perkara ni perlu dilakukan sebelum kita membuat apa-apa aktiviti. Seperti mana juga kita nak bawa keluarga kita berrekreasi. Kita pergi kolam renang atau kita pergi sungai-sungai dan sebagainya, pergi laut, ya. Nak bercuti, berkelah dan sebagainya, jangan kosong-kosong. Sampai-sampai dekat air terjun tu, anak-anak boom terjun terus. Jangan. Itu semua tempat-tempat dia berenang. Ya, tempat-tempat dia. Jadi anak-anak dia kat pesisiran sungai tu tengah berenang, syok-syok mandi, anak kita terjun atas kepala dia. Dah mula lah. Balik malam mula meracau budak tak pasal-pasal. Jangan. Jadi kena ada adab-adab ni. Begitulah adab-adab Islam ajar. Pergi ke tempat orang, ada adab ni. 4 perkara tu kena lakukan. Ya. Banyak terjadi. Ada dulu di tahun lepas, tak silap saya, di Kelang, seorang pesara tentera meracau malam, nampak barang tu. Ya. Dia kena trauma dia. 3 hari demam. Maka sahabat-sahabat di Kelang pun bagi nombor saya, saya pun datang ke rumah, buatkan air penawar, alhamdulillah. Ya, dengan izin Allah sembuh dia. Alhamdulillah. Dia tuan-tuan ceritanya tentera ni dia pergi dengan 3-4 orang kawan-kawan dia pergi mancing. Isap ukuk dan sebagainya, lupa nak baca apa, bagi salam pun tak ada. Kemudian dia balingnya, ya. Joran tu, kan di joran tu kalau main laut atau sungai kan ada batu dia kan? Batu dia. Dia baling tuan-tuan. Tak sampai seminit, tarik tu. Kena tarik. Sentap dia. Kemudian dia ingat ini mesti ikan besar ni. Dia pun sentap balik. Wah, bermain dia tarik tali macam tu. Sehingga kan di depan dia, bila mana dia angkat, tuan-tuan, na'udzubillah, ya, kepala syaitan betina tuan-tuan, dengan rambutnya, ya, sebiji seketul naik atas dia. Dia baling pancing tu, dia berlari. Tinggal slipper, tinggal motor, ya. Padahal rumah dia nak ke tempat tu setengah jam. Sampai dia rumah dia berlari tadi tu. Hebat tak hebatnya tanpa slipper. Tu. Trauma dia 3 hari 3 malam dia. 3 hari 3 malam dia demam. Alhamdulillah kita pun datang rawat. Kemudian kita pun cerita, bang,
bila mana pergi ke sungai, laut dan sebagainya, buat 4 perkara ni. Sebab apa? Kita pergi dah lah tak baca apa, bagi salam pun tidak. Sebab apa kena bagi salam? Bagi salam bila mana waktu malam. Kalau kitab-kitab lama kita baca waktu malam, syaitan ini ya, di waktu malam dia berehat. Ya, dia berendam di air yang tenang. Kat laut, sungai, malam-malam dia berendam dengan kawan-kawan dia. Berendam dia. Kita pun datang tak bagi salam. Kalaulah kita bagi salam, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Dia pun dengar, ada orang nak mancing ni. Jadi dia pun kata, ke tepi semua, kawan-kawan. Ke tepi. Orang tu nak mancing. Jadi dia ada standby. Baca Al-Fatihah, hadiahkan kepada Nabi Khidir. Ayatul Kursi. Bismillahilladzi. Cukup, alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat rezeki dan balik pun dengan selamat. Begitu. Jadi biasanya kita mancing malam. Tenang-tenang kan. Masanya pun lama. Kadang-kadang kalau mancing pagi, banyak juga ikan. Tapi masa terakhir ida zuhur. Malam kadang-kadang sampai pukul 2 pagi ni boleh mancing. Begitu. Kalau kaki pancing kan. Maka jaga petua tu. Adab-adab tu. Jangan sampai kita menyeksa dia. Maka dia akan balasnya. Bismillah. Kemudian, begitulah hal-hal juga kalau kita nak menebas mana-mana semak dan sebagainya. Bagi salam, itu hal-hal tadi. Petua 4 perkara tu buatlah. Ya, kerana bukan tempat kita. Ya, bukan tempat kita. Kemudian dalam kitab-kitab lama dinyatakan janganlah kita mencurahkan air panas di malam hari. Ya, di malam hari kita kat dapur kita ada tingkap, ada lebihan air panas, kita mencurah. Mencurah kat belakang tu. Jangan. Sebab apa? Ada syaitan-syaitan yang berkeliaran dekat belah luar rumah tu, yang jenis melata dan sebagainya, terkena badan dia. Terkena badan dia, maka dia berdendam dengan kita. Jadi tak pasal-pasal malam tu dia ketuknya pintu depan, pintu belakang, bumbung habis cakar. Ya, pesal pula ni. Ya, tak jadi tidur dah sampai kawan tu. Ya, mengamuk dia. Kerana syaitan ini, jin ini ada jisim dia. Kita ni ada jasad, dipanggil jasad. Jasad kita ni yang kita nampak ni, jasad yang zahir, yang nampak. Kalau jin ini dia ada jisim dia yang ghaib. Jisim ini ada jisim dia lah, yang ghaib, yang tidak dinampak di mata kasar kita. Oleh kerana itu, sebab apa ulama-ulama buat di dalam kitab-kitab lama? Sebab itu. Ya, kerana ada jisimnya. Ada jisimnya. Dicurahkan air panas kena pada jisim dia. Macam itulah. Begitu. Begitu juga hal-hal kalau kita ni bermusafir, maka kita anak-anak ya, nak buang air kecil, dah tak tahan dah tepi highway tu, buat macam tu juga. Ya, bagi salam, kemudian kita cakap ke tepi jin yang berada di sini, aku nak kencing. Cakap macam tu aja. Ya. Bukannya kisah-kisah macam dulu yang diajar, datuk, nenek, ya, minta ampun, saya nak minta buang air. Salah tu. Dah kita minta dengan dia pula. Jadi keras kepala lah dia. Ya, act lah dia. Wah, dia minta izin kat aku. Hebat ni. Jangan minta izin dengan dia. Kata, ketepilah dikau wahai jin, aku nak buang air. Macam tu je. Kita arahkan dia. Bukan minta tolong dia. Begitu. Itu di antara kesalahan-kesalahan manusia tu sendiri. Kemudian yang ketiganya kerana berlakunya sihir kepada diri seseorang tu. Kerana mereka itu disihir, maka berlakulah gangguan-gangguan syaitan pada diri dia. Tidak kiralah dipanggil sihir ataupun santau ataupun saka keturunan dia. Maka mereka yang kena 3 perkara ini, ya, biasanya memang mereka ni ada gangguan. Sebenarnya mereka yang disihir ni, dia tahu dia tu disihir. Dia tahu diri dia diganggu
oleh syaitan. Kerana ulama perubatan Islam di dalam kitabnya Sarrumul Batar, ya, salah seorang ulama terkenal di dalam bab perubatan Islam ni namanya Syekh Wahid Abdul Salam Al-Bali di Mesir, ya, di Mesir. Syekh Abdul Salam Wahid Al-Bali. Syekh Abdul Salam Wahid Al-Bali ni daripada Mesir, dia mengarang kitab Sarrumul Batar. Di dalam kitab itu menerangkan tentang gangguan bab-bab perubatan, ya, lebih-lebih lagi dalam bab sihir, santau dan sebagainya. Maka mereka menetapkan di dalam kitab itu beberapa simptom-simptom gangguan. Ada simptom gangguan waktu kita sedar, yang sekarang ni kita sedar ni. Yang kedua, ada simptom-simptom gangguan waktu kita tidur. Maka mereka-mereka yang ada gangguan sihir, santau dan sebagainya, pasti ada kena-mengena dengan gangguan dua tadi. Sama ada dia kena gangguan waktu tidur atau gangguan waktu dia terjaga. Antara dua ni. Ada orang tak ada gangguan waktu dia terjaga ni, tak ada gangguan. Tetapi waktu dia tidur, na'udzubillah, macam-macam gangguan. Payah nak tidur malam, waktu-waktu tidur tu sering ataupun kerap dia mimpikan mayat. Ya, mayat tu bangun, pandang toleh ke muka dia, tiup kat muka dia, menggerikan. Sampailah dia tak tidur malam, menggerunkan tuan-tuan. Ya, itulah namanya gangguan. Gangguan lagi dia tidur, dia mimpi dia berada di atas gunung puncak tu. Kemudian dia terasakan ada orang tolak dia, boom, tolak dia. Maka dia pun waktu mimpi itu jatuh daripada tempat tinggi. Ya. Dia pun mengacau lah. Mengacau tangan macam tu. Jadi kalau si isteri kena suami ni, apa sal isteri dia je? Rupanya dia tengah mimpi jatuh daripada bangunan tu. Jatuh daripada gunung gandang tadi tu. Jadi mengigau kawan. Yang malah lebih hebat lagi, dia jadi meracau. Meracau tu hebat lagi. Tolong dia kena kejar dengan setan waktu dalam mimpi dia tu. Jadi keadaan dia tidur tu, dia macam ni. Tolong, janganlah, tolong sampai berpeluh-peluh tuan-tuan. Tu meracau namanya. Mengigau bawah dia, mengacau paling teruk. Mereka ni akan mimpi-mimpi yang bukan-bukan. Mimpi yang bukan-bukan. InsyaAllah, kalaulah ada takdir masa, ya, insya-Allah satu lagi waktu nanti mudah-mudahan kita akan syarah bab sihir, ya, dan juga cara mengubatinya. Jadi mereka-mereka yang terkena gangguan-gangguan sihir ini pastinya mereka ada dua simptom tadilah, sama ada waktu-waktu dia tidur ataupun waktu-waktu dia sedar. Waktu-waktu dia sedar, ya, kadang-kala waktu-waktu asar senja dia mula sakit kepala. Sakit kepala berdenyut waktu senja. Senja ni tuan-tuan bolehlah kata pukul 6 petang ke atas. Macam lepas asar tu nak dekat pukul 6, tu dah mula senja dah tu. Mula senja tu. Pukul 6 ke atas dia mula sakit kepala berdenyut, bahu rasa berat, ya, bahu rasa berat. Kemudian dekat pinggang dia teramat sakit, ya. Tulang sulbi tu yang bawah sekali tu, tepat kat pinggang tengah-tengah tu, itu waktu tu memang dialah amat-amat sakit waktu tu. Kemudian dia waktu orang sembahyang Jumaat, waktu Jumaat lah kemuncak kesakitan dia. Kadang-kadang sampai dia menangis seorang-seorang kerana kesakitan tadi. Mereka-mereka ni merasakan, ya, kadang-kadang dia gelak sendiri, kadang-kadang dia ketawa sendiri, dia suka kemurungan. Duduk dekat bilik gelap dia rasa tenang. Kalau ada cahaya lampu dan sebagainya dia tak boleh. Ya, dia resah, gelisah dan sebagainya. Duduk bilik-bilik yang gelap dia akan rasa tenang je begitu, ya. Na'udzubillah. Mereka-mereka ni adalah dah terkena sihir dan sebagainya. Dan saya sebut banyak kali di dalam ceramah saya, sebenarnya kalau nak tahu siapa yang menyihir dia tu kan, pastinya dia sendiri tahu siapa yang sihir dia. Tak perlu tanya kepada tok dukun, kepada pengamal perubatan Islam. Kalau ditanyakan kepada kita, ramai yang tanya kepada saya, Ustaz tolong tengok, saya nak tahu je siapa sihir saya.
Saya kata, saya pun tak tahu. Saya lagi tak tahu siapa sihir awak. Melainkan kamu sendiri tahu. Allah SWT hebatnya ya, membuat mimpi tadi tu. Mereka yang kena gangguan tadi adalah mereka yang dizalimi. Mereka yang dizalimi ini berdoalah, ya Allah, tunjukkanlah ya Allah, siapa yang membuat aku. Maka insya-Allah dalam mimpi-mimpi yang akan datang, dia akan mimpi orang yang sihir. Kerana apa? Syaitan ni yang menyihir tadi, syaitan yang membuat tugas tadi disuruh oleh bomoh, maka dia ada link dengan orang yang suruh sihir tadi. Itu kaedah. Oleh sebab itu ada beberapa kaedah untuk menentukan, confirmkan siapa yang sihir itu. Pertamanya kita kerap melalui mimpi, mimpikan orang yang sama. Kita mimpi seorang tu, oh dia memang musuh sebelum ni. Kita mimpi dia buat kemenyan, mimpi dia berada dengan bomoh, tepi bomoh, dia nengok. Macam tu. Dia berada dengan bomoh. Kerap mimpi. Bukan sekali, kerap. Mimpi orang yang sama je. Itu yang pertama, melalui mimpi. Yang keduanya melalui kita suruh sebut nama dia. Kaedah ini perlulah ada lelaki, ada suami dia atau ayah dia kena ada. Kalau perempuan. Kalau lelaki kena ada siapa-siapalah yang lelaki. Agar waktu dia bercakap tu, terkena tu ada orang boleh cover dia. Jangan buat seorang-seorang. Melalui yang kedua adalah melalui menyebut nama orang yang disangkakan buat tadi. Atau musuh dengan dia. Dia dah mimpi orang tu kerap, seminggu 3 kali dan sebagainya. Maka kalaulah contoh namanya Azman, suruh dia sebut nama Azman kerap. Contoh. Tuan-tuan, banyak dah kaedah yang kita lakukan. Alhamdulillah, kaedah-kaedah begitu yang diajar oleh guru-guru kita jadi. Suruh pesakit itu nama orang yang disangkakan sihir tadi suruh sebut. Contoh yang tadi Azman tadi ya. Azman. Tak sampai seminit kawan tu kesurupan atau histeria. Atau dia mengamuk. Atau dia mengilai dan sebagainya. Kerana apa saya sebut tadi? Kerana kaedahnya orang yang suruh menyihir tadi, dia ada link dengan syaitan. Kerana kadang-kadang bahan-bahan tu, bomoh pasti meminta bahan pada orang yang suruh sihir tadi. Contohnya nak buat sihir ni, tuan-tuan, ilmu hitam ni, dia banyak kena mengena dengan perkara-perkara yang jijik. Contohnya darah haid. Kalau lang suruh sihir tadi, yang menyuruh sihir tadi kerana hasad tadi, dia perempuan, maka bomoh akan minta, waktu kamu uzur, kamu datang sini, bawa darah haid kamu. Begitu. Jadi, kan ada kena mengena dengan dia juga. Ya, bahan dia tu. Begitu. Suruh dia cari, kamu cari, kalau nak kenakan orang tu, restoran dia. Ya, restoran orang tu, hidupnya tak tenteram. Ya. Start malam yang dia suruh bomoh menyihir seseorang itu, start malam tu diri dia hidup tak tenteram. Dia tidak boleh tidur malam dengan aman, tak boleh. Kerana dia dah main ilmu hitam. Dia dah syirik pada Allah. Kifarah itu pertama, kifarah pasti datang. Ya, kifarah Allah pasti datang. Dan yang keduanya, dia dihantui oleh jin yang disuruh buat tadi. Kalaulah orang tu pergi berubat dengan ayat, bukan senang. Yang kita sebut tadi, tokek restoran tu kena macam mana, ya? Na'udzubillah, dibelenggu dengan syaitan tadi. Na'udzubillah. Oleh kerana itu, kita jangan sesekali mengambil ilmu-ilmu hitam ataupun mengambil apa-apa bantuan daripada orang yang membuat amalan-amalan ilmu hitam yang tidak patuh syariat. Cukuplah dengan kita beramal soleh. Cukuplah kita beramal dengan Al-Quran, hadis. Ya, ada 4 di dalam mazhab Syafi'i kita yang boleh menjadikan kita panduan. Al-Quran, hadis, ijma' ulama' dan juga qiyas. 4 ini rujukan kita. Cukuplah. Kalaulah dia seorang ahli perniagaan,
maka ambillah jalan-jalan Al-Quran yang ulama-ulama aturkan. Ya. Ulama banyak aja, jangan sesekali kita meninggalkan solat sunat duha. Itu banyak dalam hadis menyebut solat sunat duha. Rasulullah SAW sendiri membuat solat sunat duha tu tiap-tiap hari Rasulullah buat. Minima kita buatlah 2 rakaat. Ya. Paling biasa-biasa 8, maksimum 12. Ya, 2, 8 atau 12. Rasulullah selalu buat 8. Jadi kita buat. 2 pun tak apa. Solat sunat duha. Yang keduanya, tiap-tiap hari kita bersedekah. Tiap-tiap hari kita bersedekah. Bukan setiap hari Jumaat. Ya, hari Jumaat mesti kita standby duit. Alhamdulillah. Tetapi jadikan dia tiap-tiap hari kita bersedekah. Diterperincikan sedekahnya bila? Dipanggil pula sedekah subuh. Di waktu pagi hari lepas subuh, sedekah. Sedekah pagi, sedekah subuh. Begitu. Diterperincikan sedekah tu bila lebih afdal pagi tu. Pas main subuh, sedekah. Ya. Yang kedua sedekah. Yang ketiga adalah kita mengamalkan pada malam hari sebelum tidur membaca surah Al-Waqi'ah. Rasulullah menyebut barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah di malam hari, Allah SWT telah menentukan rezekinya di esok hari. Dah tentu dah rezeki di esok hari. Ya. Membaca surah Al-Waqi'ah di malam hari. Ada dalam hadis. Sedekah bagus begitu juga. 3 perkara ni kita buat. Buat 3 perkara ni. Dan banyak lagi ulama ajar kita berzikir, istighfar, perbanyakkan selawat dan sebagainya, boleh kita amalkan. Tetapi kalau nak buat amalan ini, mula-mula yang paling penting guru-guru kita ajar, ambillah yang sedikit dulu, tetapi kita istiqomah mengamalkannya. Kadang-kadang kita ambil sampai 7 amalan, dah sampai 7, penat pula kita satu hari, dah tak buat langsung. 1 pun tak buat, na'uzubillah. Jangan. Ya. Di dalam amalan ini, ambil sedikit tak apa, tetapi istiqomah tiap-tiap hari buat. Tadi kita kongsikan 3 ringanlah. Buatlah hari-hari 3 tu. Ya. Solat duha tiap-tiap hari. Yang kedua, bersedekah tiap-tiap hari. Yang ketiganya, membaca surah Al-Waqi'ah. Ya, membaca surah Al-Waqi'ah. Baik. Jadinya penutupnya, tuan-tuan, bila mana terjadinya sebab-sebab gangguan ini, kalaulah kita seorang yang mukmin, yang solatnya tidak tinggal, maksiatnya tidak buat, maka kena juga gangguan atau sihir dan sebagainya, ketahuilah itulah adalah ujian daripada Allah SWT. Ujian ini Allah nyatakan jika mereka ini kena ujianku, maka ujian-ujian ini sama ada meningkatkan darjat keimanan dia ataupun menghapuskan dosa-dosanya. 2 tu. Meningkatkan darjatnya, kemudian menghapuskan dosa-dosanya. Kalaulah terjadi kepada mereka-mereka yang fasik, Islam juga, tapi semayang tinggal, tunggal langgang. Waktu Ramadan je puasa. Kadang-kadang ada yang berpuasa tapi tak solat. Ada pening juga tu. Puasa tu wajib. Tapi yang pertamanya kena solat. Solat lebih afdal. Kadang dia puasa penuh, semayang tak penuh. Tu yang kita pening sangat tu. Itu bukanlah namanya kafir atau ni, namanya fasik. Ya, fasik. Mereka orang Islam tapi dipanggil fasik. Maka mereka-mereka ini terkena sihir pada dia atau gangguan-gangguan lain tu, perlulah dia ni ya dinyatakan bahawa mereka ni adalah Allah SWT ingin mereka dekat dengan Allah. Maka kembalilah dia ke pangkal jalan. Kembali pada Allah balik. Ya, semayang atau dipanggil tazkiyatun nafsi. Ya, tazkiyatun nafsi itu penyucian hati. Buat penyucian hati itu maknanya muhasabah diri. Solat betulkan balik. Penuhkan balik 5 waktu tu. Maksiat buang, jangan sesekali kita buat. Maksiat banyak kategori, matanya,
perilakunya, perbuatan kita, af'al dan akwal, perkataan kita ni, mulut yang berbicara ni. Sekarang ditambah lagi dengan WhatsApp tu, menaik pula tangan tu. Itu semua af'al lah, perbuatan. Kadang kita menaip, kita dah menjadikan kata-kata kita orang dah terkena. Ya, orang dah terasa dengan kata-kata kita tadi. Maka oleh itu, kita ni berjaga-jagalah dalam setiap apa jua perkataan dan perbuatan kita ni. Jangan menyinggung sesama manusia. Maka kembali kita pada Allah SWT, beramal sesungguh, solat jangan sekali kita tinggal, maksiat jangan sesekali kita lakukan. Saya fikir sekadar itu saja yang dapat kita kongsikan pada kali ini. Mudah-mudahan insya-Allah dengan perkongsian ini, perkongsian ilmu ini dapat memberi manfaat kepada semua, dapat kita beramal dengan amalan yang dapat dikongsikan. Ya, saya hanya kongsikan daripada guru-guru saya juga. Kita dulu jahil, kita belajar dapat ilmu, alhamdulillah. Ada ilmu yang sedikit ini kita sampaikan. Bila mana dah sampai, kita kena beramal lah. Sama-sama kita beramal. Begitu. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.